Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Okey, Ustaz doakan semua sihat dan bersedia untuk kita bersama-sama belajar pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan belajar ibadat. Okey, buku ibadat dan pelajaran yang ke-6. Okey, pelajaran yang ke-6 iaitu muka surat 29. Tajuknya adalah bersugi. Okey, tajuknya adalah bersugi. Okey, sebelum kita pergi ke pengertian 6.1, okey, mari kita baca info dekat tepi ni. Okey, info. Okey, alif ya nun in fa waw fu, info. Okey. Bersugi juga dipanggil menggosok gigi. Okey, jadi bersugi, tajuk yang kita nak belajar sekejap lagi ni, juga dipanggil menggosok gigi. Okey, jadi biasanya kita biasa sebut menggosok gigi. Betul, kita jarang sebut bersugi, tapi sebenarnya perbuatannya sama. Okey, jadi pergi ke 6.1, pengertian bersugi. Okey, pengertian ni maksudnya erti ataupun maksud. Okey, ikut Ustaz baca sama-sama ya. Bersugi dalam kurungan siwak. Siwak ini bahasa Arab. Okey, siwak bermaksud perbuatan bagi membersihkan mulut dan gigi. Okey, jadi bersugi ini adalah satu perbuatan membersihkan mulut dan gigi kita. Okey, jadi sebab tu saya cakap sama macam istilah gosok gigi. Kan biasa kita buat gosok gigi tu, kenapa kita gosok gigi? Sebab kita nak pastikan mulut kita dan juga gigi kita bersih. Okey, jadi itu pengertian bersugi. Okey, kemudian 6.2 hukum. Okey, 6.2 ha kaf waw mim ni bunyinya hukum. Hukum bersugi. Okey, hukum bersugi yang pertama, nombor 1, hukumnya adalah, kita baca sama-sama ya. Hukum bersugi adalah sunat yang dituntut. Okey, hukum bersugi yang pertama adalah sunat yang dituntut. Ataupun dalam bahasa Arabnya sunat muakkadah. Okey, sebut lagi sekali sama-sama, sunat muakkadah. Okey, sunat muakkadah ini maksudnya sunat yang dituntut. Apa maksud sunat yang dituntut? Maksudnya sunat yang sangat-sangat kita dituntut untuk melakukannya. Kerana apa? Kerana ganjarannya sangat besar. Okey, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, dihukumkan, ikut Ustaz baca ya. Dihukumkan makruh. Okey, makruh ni maksudnya kalau kita buat pahala kita berkurang. Okey, dihukumkan makruh bersugi ke atas orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa makruh hukumnya kalau bersugi. Bila yang hukumnya makruh tu? Bila setelah gelincir matahari. Maksudnya setelah gelincir matahari, kalau kita puasa kemudian kita bersugi atau kita gosok gigi, hukumnya makruh. Maksudnya apa? Pahala puasa kita berkurang. Puasa kita tak batal, tapi pahala puasa kita berkurang disebabkan kita bersugi. Okey, setelah gelincir matahari ni bila? Kita tengok dalam kurangan ini.
masuk waktu zuhur. Maksudnya dah masuk waktu zuhur, dah azan zuhur tu pukul 1 lebih dan ke atas, itu hukumnya makruh kalau orang yang berpuasa bersugi ataupun gosok gigi. Okey, kalau sebelum zuhur tu hukumnya sunat muakkadah. Okey, tiada masalah. Okey, baik, itu hukum. Jadi ada dua ya, satu sunat muakkad, sunat yang dituntut, satu lagi makruh. Okey, baik, seterusnya kita tengok info dekat tepi ni. Okey, info. Kita baca sama-sama. Kita digalakkan menggosok gigi seawal usia setahun atau apabila gigi mula tumbuh. Okey, jadi kita ni digalakkan menggosok gigi ataupun bersugi seawal usia setahun. Maksudnya bayi, dah bayi dari umur setahun lagi dah digalakkan menggosok gigi, ataupun apabila kita sudah tumbuh gigi. Okey, dah digalakkan menggosok gigi. Baik. Okey, seterusnya 6.3 kita pergi kepada masa bersugi. Okey, masa bersugi. Bilakah masa yang sesuai untuk kita bersugi? Okey, kita baca ya kat sini. Bersugi dilakukan pada bila-bila masa. Okey, bila-bila masa boleh buat bersugi ni, tetapi waktu paling afdal ialah paling afdal kat sini maksudnya waktu yang paling baik, paling bagus untuk kita bersugi ialah yang pertama, nombor 1, setelah bangun tidur. Okey, setelah bangun tidur, ini yang pertama. Okey, bangun tidur, sama ada kita gosok gigi ataupun bersugi, ini yang paling afdal. Nombor 2, sebelum solat. Okey, sebelum solat, gosok gigi ataupun bersugi dulu. Itu waktu yang paling afdal. Okey, sebabnya apa? Sebab kalau boleh kita solat, kita nak mulut kita bersih dan juga wangi. Baik, dan yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran. Okey, sebelum membaca Al-Quran pun sama juga afdal kita gosok gigi ataupun bersugi sebelum membaca Al-Quran. Dan yang keempat, ketika berubah bau mulut atau berubah warna kekuningan. Okey, nombor 4 ni maksudnya bila kita waktu yang paling afdal untuk bersugi ketika berubah bau mulut. Maksudnya kita rasa bau mulut kita dah bau busuk. Kita rasa bau mulut kita dah mula berbau busuk, ataupun ketika berubah gigi kita nampak dah warna macam kuning-kuning. Jadi waktu tu adalah waktu yang afdal untuk bersugi. Okey, pindah muka surat seterusnya, muka surat 30. Okey, 6.4. 6.4 adalah alat-alat untuk bersugi. Okey, alat-alat untuk bersugi. Okey, jadi kalau dalam video yang lepas Ustaz ada tunjukkan kayu sugi, betul? Okey, siapa yang ingat? Okey, kayu sugi. Okey, kayu sugi itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk bersugi. Tapi dalam muka surat 30 ini ada diberitahu apa dia alat-alat lain yang boleh juga digunakan untuk bersugi. Okey, jadi kita baca atas ni dulu. Tiap-tiap sesuatu yang suci dan kesat boleh dijadikan alat bersugi. Maksudnya setiap sesuatu yang suci, apa-apa benda yang suci dan juga kesat,
okey, boleh dijadikan alat untuk bersugi. Seperti yang pertama, nombor 1. Okey, kita sebut sama-sama kayu arak. Okey, kayu arak. Kayu arak. Okey, bukan arak bukan arak tetapi arak. Okey, kayu arak. Yang pertama, okey, kayu arak ni maksudnya kayu sugi lah. Yang biasa awak tengok orang bersugi tu namanya kayu arak. Okey, jadi ustaz baca, awak dengar je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan akar pohon arak untuk bersugi. Maksudnya zaman dulu Nabi Muhammad, Rasul kita, Rasulullah pun gunakan akar pohon arak. Okey, maksudnya akar pokok kayu arak ni Nabi Muhammad gunakan untuk bersugi. Zaman dulu-dulu kan tak ada berus gigi kan. Jadi Rasulullah gunakan kayu arak untuk bersugi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah sabut kelapa. Sabut kelapa. Okey, sabut kelapa awak tahu tak yang mana? Okey, sabut kelapa, buah kelapa. Buah kelapa yang dikopek. Buah kelapa yang dikopek. Kan kelapa kan bila dah tua kan kita akan belah kopek kelapa tu sampai dapat tempurung kelapa, betul? Okey, jadi kulit kelapa yang dikopek itu yang kita panggil sebagai sabut. Bentuk dia macam ni. Okey, sabut kelapa. Kalau awak tanya mak ayah awak, nanti diorang tahulah sabut kelapa ni apa. Okey, sabut kelapa, kita baca. Sabut kelapa sering digunakan pada zaman dahulu dan digunakan bersama arang bagi memutihkan gigi. Orang zaman dulu macam Ustaz cakap, orang zaman dulu tak ada berus gigi, jadi diorang gosok gigi guna sabut kelapa. Dan diorang guna sekali dengan arang. Nampak ni, digunakan bersama arang. Arang tu awak tahu tak arang? Arang ni yang warna hitam, yang orang guna untuk masak, untuk bakar-bakar. Kalau nak hidupkan api guna arang. Ini pun kalau awak tak tahu, boleh tanya mak ayah awak. Okey, sabut kelapa ni dan juga arang. Arang tu maksudnya arang tu disapu sikit dekat sabut kelapa, kemudian digunakan untuk gosok gigi. Okey, itu pun juga boleh digunakan sebagai alat bersugi. Okey, nombor 2 sabut kelapa. Kemudian nombor 3, benda yang kesat dan suci seperti, okey, nombor 3, apa-apa benda yang kesat dan juga suci. Seperti yang pertama, nombor 1, kain. Nombor 1 adalah kain. Apa-apa kain yang kesat dan juga suci, kita boleh guna sebagai alat untuk bersugi. Nombor 2, kertas. Okey, kertas yang suci dan kesat boleh digunakan untuk bersugi juga. Dan nombor 3, pencongkil gigi. Pencongkil gigi ni yang biasa kita guna kalau dekat celah-celah gigi kita ada terselit. Okey, pun kita boleh gunakan untuk bersugi. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, nombor 4 ni yang biasa kita guna. Alat yang biasa digunakan pada masa kini seperti berus gigi dan benang floss. Okey, ni Ustaz cakap zaman sekarang ramai yang dah guna berus gigi macam ni kan. Mesti dekat rumah awak pun macam ni juga bentuk ni. Okey, kat rumah Ustaz pun guna berus gigi yang sama macam ni. Sebab ianya lebih mudah untuk didapati, betul? Pergi kedai je mesti ada jual berus gigi. Okey, jadi berus gigi pun sama juga boleh dikira-kirakan sebagai alat yang digunakan untuk bersugi. Dan yang kelima adalah bahan cecair seperti ubat gigi dan
ubat berkomor-komor. Okey, bahan cecair ni maksudnya ubat gigi lah. Okey. Terus sekarang bila bros gigi ni kita akan letak sekali dengan ubat gigi bagi supaya mulut kita lebih segar, lebih wangi, betul? Kalau gosok gigi saja guna bros gigi tanpa ada ubat gigi mungkin tidak sewangi atau tidak sesegar seperti gunakan ubat gigi. Jadi nombor 5, ubat gigi juga termasuk dalam salah satu alat untuk bersugi. Okey, jadi awak kena tahu ya, bukan hanya bros gigi dan ubat gigi saja barang yang boleh digunakan untuk bersugi, tetapi boleh juga guna kayu arak ataupun kayu sugi, sabut kelapa ataupun apa-apa benda yang kesat dan suci seperti kain, kertas atau pencungkil gigi. Okey. Info. Okey, tengok info dekat tepi ni. Sunat bersugi menggunakan apa-apa yang kesat dan boleh membersihkan gigi. Namun, menggunakan kayu arak adalah yang paling afdal kerana mencontohi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi awak dah tahu dah tadi kan, ada banyak alat yang boleh digunakan untuk bersugi. Tetapi kalau kita guna kayu arak ataupun kayu sugi, ini merupakan alat bersugi yang paling baik dan juga paling afdal. Okey, paling afdal tu maksudnya paling baik, paling bagus. Sebabnya apa? Sebab Rasulullah, Nabi kita pun guna kayu arak untuk bersugi. Okey. Jadi awak terpulang ya. Kalau kat rumah awak ada kayu sugi, awak boleh guna kayu sugi. Kalau tak ada, boleh guna bros gigi ataupun barang-barang yang lain. Okey. Baik. Okey, dan satu lagi muka surat 31. InsyaAllah kita habiskan sikit lagi ni. 6.5 adalah cara bersugi. Okey, cara bersugi ada cara-caranya. Okey, jom kita baca. Nombor 1, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini benda yang basic. Semua orang kena buat sebelum nak buat apa-apa perbuatan. Sunat kita baca bismillah. Okey, kemudian memulakan memberus gigi pada sebelah kanan mulut. Kan kita kan gigi kita kan ada belah kanan dengan belah kiri kan. Okey, jadi mula-mula sekali kita sunat kita berus gigi belah kanan dulu. Belah kanan dulu. Kemudian nombor 3, memberus dari atas ke bawah pada setiap celahan gigi di sebelah atas. Okey. Baik. Lepas tu nombor 3 tadi, lepas dah berus belah kanan, kita berus daripada atas ke bawah. Memberus dari atas ke bawah pada setiap celahan gigi. Maksudnya dekat setiap celah-celah gigi tu kita gosok ataupun kita berus. Itu nombor 3. Nombor 4, memberus dari bawah ke atas pada setiap celahan gigi di sebelah bawah. Nombor 4 pula, kita berus daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas pada setiap celahan gigi di sebelah bawah. Okey, tadi atas ke bawah, yang ni bawah ke atas pula. Nombor 5, memberus pada langit-langit, gusi dan lidah. Okey, jadi dekat dalam mulut tu bukan gigi je yang kita kena berus, tapi kita juga kena berus langit-langit, gusi dan juga lidah supaya lebih segar dan juga lebih wangi mulut kita. Okey, dan nombor 6 yang terakhir sekali, bila dah habis gosok, kita hendaklah berkomor-komor menggunakan air bersih. Okey, yang ni pun semua orang selalu buat. Okey. Baik, jadi itu adalah cara-cara bersugi. Baca bismillah,
Gosok belah kanan dulu, kemudian gosok yang belah atas, kemudian gosok belah bawah. Lepas tu gosok langit-langit, dan last sekali barulah komor-komor. Okey. Info kita baca sikit info kat tepi ni. Berus gigi kita sekurang-kurangnya 2 kali sehari, pada waktu pagi dan petang, iaitu setelah bangun atau sebelum tidur. Yang ni betul, ustaz setuju. Okey, kita setiap orang, semua orang paling kurang kena gosok gigi 2 kali sehari. Okey, 2 kali sehari tu paling malas. Paling kurang, paling sikit sekali awak kena gosok 2 kali sehari, iaitu pagi bangun tidur dan juga malam sebelum tidur. Okey, itu paling kurang. Tapi kalau lagi bagus kalau awak gosok gigi banyak kali. Lagi banyak kali awak gosok pun lagi bagus sebenarnya. Okey, dan yang terakhir sekali adalah 6.6 kelebihan bersugi. Okey, kelebihan bersugi ataupun gosok gigi. Yang pertama adalah nombor 1, membersihkan mulut. Okey, yang pertama adalah mestilah mulut kita jadi bersih, jadi wangi. Okey, dan yang kedua, mencerdaskan akal. Okey, siapa yang suka bersugi ni, insya-Allah akal dia akan jadi cerdas. Maksudnya akalnya akan jadi bijak. Nombor 3, mencerahkan penglihatan. Okey, dengan bersugi insya-Allah akan jadikan penglihatan kita, mata kita dapat lihat dengan cerah, dengan terang. Okey, nombor 4, menghilangkan bau mulut semasa berbicara. Mulut kita pun jadi berbau wangi. Sebab kita selalu gosok gigi atau selalu bersugi, mulut kita akan kurang berbau. Jadi waktu kita bercakap, orang lain tak bau yang mulut kita ni bau busuk. Itu antara kelebihan yang keempat. Kelebihan yang kelima, khusyuk semasa solat. Bila mulut kita bersih, insya-Allah kita akan dapat solat dengan khusyuk, dengan fokus. Dan yang terakhir nombor 6 adalah mendapat ganjaran pahala. Bila kita suka bersih-bersih, kita jaga kebersihan mulut kita, insya-Allah kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey murid-murid, jadi kesimpulan daripada kelas yang kita buat pada hari ini adalah rajin-rajin gosok gigi. Okey, jaga kebersihan mulut kita. Jangan tidur kalau belum gosok gigi. Okey, sebab gigi ni kita kena jaga betul-betul. Okey, kalau kita tak jaga, nanti gigi kita boleh rosak. Bila gigi kita rosak, waktu itulah nanti kena cabut, dah rongak gigi kita. Okey, baik, jadi itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Habis dah pelajaran kita, pelajaran yang ke-6, tajuk bersugi. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.